Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wancik bersama anda selama sejam dalam satu lagi episod Soal Jawab. Jumaat ini Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan bajet 2018. Dan perkara paling utama yang diharapkan rakyat Malaysia ialah bagaimana bajet ini mampu menjamin kesejahteraan mereka berdepan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Bertemakan Negaraku Membentuk Masa Depan, bajet kali ini turut dijangka memperkasakan upaya dan peluang rakyat untuk menceburi bidang keusahawanan selain mencarta hala tuju negara bagi mencapai aspirasi Transformasi Nasional 2050 atau TN50. Malam ini kita akan melihat sejauh mana bajet 2016 dan 2017 terutamanya telah berjaya memacu ekonomi negara dalam senario ekonomi global yang perlahan di samping memenuhi tuntutan dan keperluan hidup rakyat. Juga memandang ke hadapan apakah cabaran kerajaan dalam mengimbangi antara keperluan dan kehendak rakyat dan pada masa yang sama merangsang pertumbuhan ekonomi. Kesemua ini berlatar belakangkan aspirasi untuk mengekalkan disiplin fiskal serta mengurangkan defisit negara sehingga memperolehi belanjawan seimbang dalam jangka masa 3 tahun. Bagi membincangkan persoalan ini, kami bawakan dua pemerhati ekonomi. Yang pertama, Datuk Abdul Aziz Abu Bakar. Beliau adalah Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia atau MATA. Dan juga Dr. Muhammad Abdul Khalid, Pengarah Urusan dan Ketua Ekonomi DM Analytics Malaysia. Dr. Muhammad berkelayakan ijazah Dr. Falsafah Ekonomi dari sebuah universiti di Perancis, juga bekas pengarah penyelidikan di Institut Penyelidikan Khazanah, bekas Ketua Ekonomi di Suruhanjaya Security Malaysia serta penasihat teknikal kanan untuk Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP Malaysia. Dan kepada kedua-duanya, selamat datang ke Soal Jawab. Terima kasih kerana bersama dengan Soal Jawab. Dan kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. Muhammad dulu sebagai tetamu yang pertama kali dengan Soal Jawab. Saya nak tahu kalau berdasarkan daripada petunjuk-petunjuk ekonomi semasa, nampaknya kedudukan ekonomi kita dikatakan dalam keadaan yang memberangsangkan berada di landasan yang baik. Menurut pandangan doktor, di mana agaknya ataupun di atas landasan apakah ekonomi kita sekarang? Apakah ia bergerak dalam suatu arah yang boleh membuatkan semua merasa selesa, atau ada juga pandangan-pandangan dari kem pembangkang yang mengatakan kita sedang menuju ke arah sebuah negara yang muflis? Okey, terima kasih jemput. Ya, betul, pertama kali buat jemput. Kalau kita tengok dari segi keuangan negara, bagi saya keuangan negara walaupun ekonomi bertambah baik, tapi keuangan negara tidak memberangsangkan. Sebagai sebab, pertama, kalau kita tengok hasil kutipan negara, tahun lepas kita kutip lebih kurang 212 bilion. Kita belanja operasi, bukan perbelanjaan pembangunan yang menjana pertumbuhan ekonomi. Operasi, banyak gaji, banyak hutang, kita belanja 210 bilion. Bermaksud daripada RM100 yang kita kutip, RM99 kita bayar untuk operasi. Balance untuk buat sekolah, untuk buat jalan, untuk MRT, kita hutang. Kita hutang hampir kesemuanya perbelanjaan pembangunan, kita hutang. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk menjana ekonomi, investment future, pembelanjaan pembangunan ini penting. Macam tadi buat sekolah, hospital semua. Peratusan yang kita allocate untuk perbelanjaan pembangunan makin sejak 2008, sejak 10 tahun yang sudah, makin berkurangan. Sebelum ni daripada RM100 kita nak belanja, RM23 kita kata pembangunan. Dah kecil tapi tak apa. Sekarang ni RM17, makin berkurangan. Balance kita hutang. Dan jumlah hutang kita makin bertambah. Saya bagi dari segi relatif, saya bagi contoh. Tahun lepas kita bayar hutang 24 bilion. Perbelanjaan pembangunan untuk pengangkutan 10 bilion, pendidikan 6 bilion, perbelanjaan pembangunan untuk kesihatan 1.5 bilion. Camuk tiga ni benda yang penting lagi sikit daripada duit yang kita bayar hutang. Malah kita tengok daripada jumlah hutang yang faedah lah, riba. Bukan riba lah, faedah. Faedah kita bayar dari segi peratusan operating expenditure kita ni makin meningkat. Walaupun ekonomi berbanding tahun lepas dengan tahun ini baik, tapi daripada segi keuangan agak tidak memberangsangkan.
Wow. Itu daripada satu aspek. Boleh sambung kan? Boleh. Dan saya nak tahu juga doktor, dari apa yang doktor katakan itu, kedudukan keuangan negara untuk bajet kali ini apakah positif atau mencabar? Amat mencabar. Itu nombor satu. Because ini bajet untuk tahun depan. Tahun depan dijangkakan ekonomi kita akan naik tapi pada kadar yang lebih perlahan daripada tahun ini. Bank Dunia, IMF, even Asian Development Bank ujurkan akan lebih perlahan tahun depan. Tahun lagi satu akan lebih perlahan lagi. Tapi kita tengok, walaupun ekonomi masih positif, ini betul ekonomi masih positif, tapi adakah rakyat merasakan kesan daripada pertumbuhan ekonomi ini? Ada macam dua mismatch. Bagi saya, kalau kita nak tengok kejayaan suatu polisi ini, siapa yang gembira? Rakyat gembira ke kerajaan gembira? Rakyat gembira itu penting sebagai petunjuk ekonomi itu berjaya. Sekarang ni nampak walaupun ekonomi naik, kedudukan ekonomi rakyat, people's economy menurut Perdana Menteri, tidak begitu memberangsangkan. Saya bagi sebab. Satu, kita tengok pendapatan isi rumah. Kita baru ni keluar pendapatan isi rumah naik 6.6%. Tetapi dulu 2012 hingga 2014 naik lebih kurang 13%. Lagi tinggi ni makin kurang. Malah pertumbuhan daripada segi average purata untuk golongan B40 paling rendah. Bukan selalunya golongan kaya pendapatan dia naik tapi naik pada kadar rendah. Sekarang ni 2014-2016 golongan ni paling rendah. Yang itu nombor satu. Nombor dua, kita slice pendapatan isi rumah. Banyak daripada pendapatan isi rumah, 65% daripada pendapatan isi rumah daripada gaji. Gaji tahun lepas tolak inflasi naik 0.9%. Bersamaan dengan RM17. Saya kena stres ni. Ini penting untuk ingat. Gaji tahun lepas naik dari segi nominal dia lebih daripada segi tolak kadar inflasi naik RM17. Sebab apa naik sikit? Purata gaji pekerja di Malaysia rendah. Separuh daripada pekerja di Malaysia gaji kurang daripada RM2,000. Di KL kurang daripada RM2,500, di Selangor RM2,300. 50% kalau gaji saudara lebih daripada RM2,500, top 50. Gaji rendah. Dan gaji naik pada keadaan bertahan. Itu satu. 0.7%. Nombor dua, peluang pekerjaan. Tahun lepas jumlah orang yang tidak bekerja naik 13%. Ekonomi naik, jumlah orang bekerja naik 3%. Baik, saya nak hentikan doktor di situ kerana kita akan bincang lebih mendalam lagi mengenai peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya nak tanya daripada pandangan doktor itu tadi, bagaimana pula pandangan Datuk? Adakah ada berpandangan alternatif dari segi bagaimana kita boleh menguruskan belanjawan 2018 ni? Adakah Datuk berfikiran positif atau sebaliknya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasihlah jemput saya sekali lagi dalam program soal jawab ni. Memang kalau kita tengok dari segi kedudukan fiskal, mana-mana pun bila kita nak bentangkan bajet tu doktor, kita kena tengok kedudukan keuangan sebuah negara tu. Dia punya performance, prestasi dia apa semua. Saya tengok saya ada some figures kat sini yang apa nama untuk kita punya hasil kedudukan fiskal kerajaan persekutuan ni. Hasil kita 220 bilion kita punya target. Daripada 220 bilion ni hasil ni 69 bilion daripada cukai syarikat, 30 bilion atau 40% daripada cukai individu. Kesemua cukai langsung ni jumlah yang dikutip oleh lembaga hasil contoh lebih kurang target dia for 2017 121 bilion. Dalam at the rate of lembaga hasil bergerak sekarang, saya rasa dia orang boleh capai 121 bilion ataupun mungkin lebih. Sebab yang saya difahamkan, dia punya matlamat sebenar pihak lembaga hasil lebih kurang 127 ke 130 bilion. Dan saya rasa dari segi approach atau pendekatan yang dibuat sekarang oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, contohnya macam compliance, bermakna aggressive tax planning punya isu oleh syarikat-syarikat yang besar, kes-kes penyiasatan cukai, kes audit apa semua ni terjurus ke arah satu prinsip yang kita panggil prinsip keadilan cukai. Prinsip ini merupakan satu prinsip yang supaya orang yang sepatutnya bayar cukai yang sepatutnya jumlahnya, bukan dia bayar cukai kurang daripada yang sepatutnya. So kalau kita tengok dari segi berbalik kepada keadaan fiskal, dari segi kedudukan hasil tu, kita target dalam bajet tahun lepas kita target 220 bilion
kan. Dan daripada kita punya lembaga hasil daripada cukai langsung ni 121, kita akan surplus, kita akan melebihi daripada itu. GST kita bajet untuk tahun 2017 kita dapat 40 bilion. Saya yakin kita akan dapat lebih pada 40 bilion. Kita boleh mungkin dapat 41 atau 42 ataupun 45. Kalau kita tengok dari segi kita punya kedudukan hasil saja, walaupun kita cakap 220 bilion, Doktor, tapi kita punya, personally saya rasa dia akan melebihi daripada jangkaan kita. Dan bila kita cakap tentang belanja mengurus, kalau ikut 2017 punya bajet is 215. Dan kita ada balance account, current account balance about 5 billion tu. Untuk memastikan sebuah negara itu berjalan dengan baik, dia mampu dan dia harus cukup duit untuk belanja mengurus tu. Kalau kita makna dari segi ni kita ada current account punya balance lebih kurang 5 bilion. Memang isu dia dari segi development punya expenditure. The development expenditure kita ada 45 bilion, 45 bilion, dan kita terpaksa saya rasa boleh dikatakan pinjam juga. Tapi pada masa yang sama kita ada PPP, bermakna ada private partnership dengan the GLC apa semua tu, supaya masing-masing letak private entity tu letak sini dan kerajaan pun letak, bermakna di share dia punya cost of development expenditure tu. Dan kalau kita tengok dari segi defisit 2009 masa tu is about 6.7%, dan kita dapat gradually secara berperingkat kurangkan kita punya defisit. Dan saya rasa bila kita dapat kurangkan, saya rasa kita akan menuju ke arah kedudukan fiskal yang mampan, yang bagus. Cuma isu hutang tadi memang betul. Kita kalau ikut kita memang hutang kerajaan lebih kurang 656 bilion, which is lebih kurang 53% daripada KDNK kita. Dan kita harus faham, daripada 656 bilion ni, 629 bilion ni atau 50% ni merupakan hutang dalam negeri. Dia within macam kumpulan wang apa semua ni lah. So this bermakna pinjaman luar cuma 27 bilion, bisa sebab 2.2%. Dia punya hutang memang tinggi, tapi kita still within kita punya 55% punya cap tu lah. 55%. Saya melihat daripada jawapan kedua-dua panel, kalau doktor mungkin agak skeptical sedikit dengan kedudukan ekonomi negara, Datuk mungkin sikit positif. Bagaimana agaknya pandangan anda berdua tentang ini adalah bajet yang hampir pasti adalah yang terakhir sebelum pilihan raya. Dengan pandangan dan hujah yang telah diberikan oleh doktor dan juga Datuk, bagaimana kerajaan perlu menggunakan bajet kali ini supaya bukanlah populis tetapi nak memenuhi hasrat-hasrat yang perlu dibawakan menjelang pilihan raya nanti. Dan saya nak tambah sikit, adakah kegusaran di pihak kedua-dua anda that the government will overdo it memandangkan ini bajet terakhir? Okey. Every year bila kerajaan draft the budget dari segi kedudukan pembentangan, dari segi hasil dan dari segi perbelanjaan ni, saya rasa populis tu tidak ada dalam, saya rasa lah, pada pendapat saya tak ada. Dia lebih bersifat bertanggungjawab. I think it is a responsible budget. Dan saya rasa memang banyak kehendak pejabat awam, contoh dia nak 1,5 bulan gaji, dia nak ada pelarasan gaji, lepas tu ada masyarakat peniaga nak reduce the tax rate apa semua, dan individu nak ada minimum wage apa semua. These are all the kehendak, apa yang perlu, apa yang dia orang nak. Tapi saya rasa kerajaan saya rasa boleh fulfill, dia boleh memenuhi, tapi keperluan. It is not the kehendak. Kita memang nak, kalau kita tengok macam ni lah, macam keluarga kan, anak kita nak yang ni kan, tapi sama ada dia memulakan it is satu kehendak ataupun dia satu keperluan. Saya rasa kerajaan, to my opinion lah, pada pendapat saya, tidak, keperluan itu memang dia fulfillkan lah, dia memenuhi keperluan rakyat, tapi kehendak tu kita still tengok. Okey, kita nak berehat lepas ni, tapi saya nak dapatkan pandangan doktor dulu sebelum kita berehat. Bajet ada dua fungsi. Satu untuk belanja mengikut rancangan Malaysia yang jangka panjang lah, rancangan Malaysia 11, inclusive society, middle class, and improve bottom 40. Itu nombor satu. Nombor dua, address current issue. Apa current issue sekarang? Pekerjaan, kos sara hidup. Adakah ini akan dihuraikan? Untuk dihuraikan memerlukan satu benda yang penting, iaitu kita mesti berpaksikan kepada realiti, dan bukan hanya kita tengok feel good. Kita tak boleh kata, oh, inflasi rendah. Inflasi rendah tapi rakyat yang belanja. Rakyat tak kata inflasi rendah. Cost of living isu penting. Kita tengok apa yang kita buat sepanjang ni, B40 dengan BRIM kita bagi macam, tapi pertumbuhan untuk B40 paling rendah. Kita tengok, kita hendak ke arah negara yang lebih adil. 2014 hingga 2016 negara tidak adil sebab kita tengok
agihan pendapatan untuk golongan B40 makin menurun. Inequality tak berubah. So walaupun ini kita tumpukan, dah tulis dalam rancangan Malaysia ke-11, tidak berhasil. Tapi kalau kita masih kata, inflasi rendah, ekonomi masih betul. Saya tak kata ekonomi tak betul. Kita harus berpaksikan kepada realiti yang ada benda yang tidak betul, kita harus kata, okey, ini problem, let's address this. Itu penting. Okey. Baik, Datuk, seorang yang mempunyai pekerjaan sebagai pakar ekonomi dan sepanjang masa saya kira pekerjaan itu berkiblatkan kepada data dan fakta. Jadi realiti di lapangan lain dan datanya pula berbeza. Jadi kita nak dapatkan maklum balas daripada Datuk dan merungkai isu ini lagi selepas ini. Jadi teruskan bersama soal jawab. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam soal jawab. Pra-Bajet 2018 menjadi keprihatinan kami pada malam ini bersama dua tetamu di studio. Kita teruskan perbincangan. Tadi saya silap ajukan soalan sebenarnya untuk doktor. Doktor seorang pakar ekonomi, hidup dan bekerja bergelumang dengan data dan fakta. Dia sama. Sama. Tapi yang bagi pendapat tadi berkenaan dengan kos sara hidup dan data-data ekonomi itu nampak agak bercanggah sedikit. Jadi saya nak dapatkan kepastian daripada doktor, bagaimana kita make sense of the data tu pada masa yang sama realiti di lapangan membabitkan rakyat semua itu berbeza. Jadi tolong bantu kami fahami. Okey, boleh. No problem. Pasal kita tengok benda yang lain. Data yang dikeluarkan kerajaan, data inflasi. Inflasi ambil lebih kurang 530 items. Bahan makan, pengangkutan, pakaian, telekomunikasi, semua 530. Kita tengok peningkatan daripada 530 ni. Of course, kita tak beli 530 barang setiap bulan. Kita beli sikit. Betul. Daripada 530 item ni, inflasi baru ni 4.3%. Naik 4.3. Rakyat tak rasa 4.3. Because rakyat dia beli selalu, terutamanya golongan susah. Kalau golongan susah, kebanyakan daripada expenditure dia adalah untuk makanan. 25% untuk makanan, lepas tu 18% makan kat luar. Sejak 2010, inflasi kalau tengok kita trend naik 15%. Harga barang naik, harga makanan naik 24% daripada yang longer period lah. Kalau ambil tahun lepas cukup. Harga ayam kat PJ tahun lepas sekilo RM7.2 dan ni RM7.7. Kailan naik Harga ikan pun. Harga ikan soal kata harga kailan naik RM5 hingga RM7.2, 31%. Bayam hijau RM1.9 naik RM3.2. Lebih kurang 41%. Harga ni naik. Ada juga harga turun. Telecommunication actually harga turun. And we can feel harga telecommunication turun. Tapi kita tak beli smartphone setiap hari. Kita beli ayam, ikan, sayur, and harga ni memang naik. Sebab apa harga barang naik? Harga barang naik, satu kita rasa okey lagi. Kalau gaji pun naik, gaji tak naik. Tadi saya dah bagi tahu gaji naik 0.1. Harga barang lagi tinggi. Not only harga barang naik, harga kos untuk kesihatan pun naik, lagi tinggi daripada inflation, dan kos pendidikan dan kos pendidikan dan kesihatan. Sebab apa harga barang naik? Tiga benda. Satu, pengurangan subsidi sejak 2013. 2013 jumlah subsidi kita boleh discuss later lah adakah ini bagus tak bagus. Tapi ini memberi kesan. 2013 subsidi 43 bilion, tahun lepas dalam 24 bilion lebih kurang. Ditarik balik. Satu. Beras, tepung, gula tak apa diabetik. Minyak masak naik dekat 30%. Ini menyebabkan harga naik. Itu nombor satu. Nombor dua, GST. Ini tak boleh dinafikan. Nombor tiga ni penting. Kejatuhan nilai ringgit. Nilai ringgit against US dollar sejak 2011 jatuh 40%, against Singapore dollar 30%, against UK dengan euro pun jatuh double digit. Ini memberi tekanan. Kita import banyak barang makanan, bukan hanya daripada sini, daripada negeri berdekatan. Against Thailand pun kita jatuh. Against Filipina kita jatuh. Dengan Bangladesh pun kita jatuh. Bangladesh jatuh 30%. Apa kesan dia bila jatuh ni? Kita import 97% susu. Kita banyak US dollar jatuh. Kita import 70% daging. Kita makan banyak daging. Kita import 50% buah, 30% sayur. Kita import dalam US dollar. Bila ringgit jatuh, ini memberi tekanan kepada kenaikan harga barang. Rakyat beli tiap-tiap hari. So dia boleh rasa kenaikan. So bila kata inflasi 4 bulan ni, kita tak boleh. Saya beli sayur baru ni naik tinggi. Macam boleh
4.3. Data yang dikeluarkan dan apa yang rasakan adalah berbeza. Okey, boleh saya tambah sikit? Ya. Memang kos sara hidup ni merupakan satu isu rakyat secara keseluruhan. Kalau bermakna kalau kita tengok dari segi poin yang paling atas sekali, concern atau kerisauan rakyat adalah kos sara hidup. Kita ada 3 elemen penting dalam kos sara hidup ni. Nombor 1 makan minum lah, macam doktor cakap tadi. Yang kedua pengangkutan, yang ketiga perumahan. Dan doktor pun sebut tadi tentang ikan, tentang ayam kan. Okey, saya bagi satu isu ikan. Isu ikan ni sekarang. Isu ikan ni isi kan bila nelayan asing, kita kena tengok secara keseluruhan, secara holistik apa yang berlaku dekat harga ikan ni. Bila nelayan-nelayan asing datang ke perairan Malaysia, lepas tu dia orang ambil kita punya ikan dan hasil laut tu, the total value of hasil laut yang hilang kepada nelayan asing adalah lebih kurang 5 bilion a year. 5 bilion setahun. Banyak tu. Dan selain daripada itu, bila jadi macam tu, ikan kurang. Kan bila ikan kurang bila ikan kurang kita import, dan bila ikan tu kurang kita punya supply tak cukup, bermakna dia punya demand meningkat, harga akan meningkat. Satu isu. Yang kedua, adanya orang tengah. So kalau kita tengok nelayan, harga ikan yang dia hasil laut dia ambil, dia jual dekat peraih ni, dekat orang tengah ni, yang membuat margin keuntungan yang banyak is the middleman. Dia orang ni tak pun, sebab tu nelayan sampai bila pun macam tu. Sebab because dia orang tak boleh sampai ke the consumer. So sebab kena ada satu orang tengah yang duduk dekat pantai tu memborong habis semua, dan dia beli daripada nelayan dengan harga yang rendah. Dah lah ikan tak cukup dekat laut tadi, kan? Orang the foreign nelayan asing dah ambil. Apa yang ada pun bawa ke pantai, orang tengah ambil, dia yang ambil untung banyak, lepas tu by the time sampai kat kita, the consumer, memang harga dia tinggi. Sebab tu apa yang isu ayam saya tengok. Isu ayam ni kalau kita faham, dia ada sindiket tau. Adalah sedikit-sedikit syarikat-syarikat yang control the price of ayam ni. Isu ni merupakan satu isu yang sensitif. Kalau hari ni dia bangkit, besok pagi dia bangkit, kita boleh naik harga barang ayam 1 kilo berapa. So sindiket tu memang boleh buat. So tak boleh nak buat apa. Kalau you KPD NKK pergi ke pasar, tanya harga, dia kata macam mana nak buat? Kita dapat supply pun harga macam ni. Takkan kita nak jual harga cheaper than apa kita beli. So itu ada sindiket yang kontrol harga ayam tu. So apa yang kerajaan buat, apa yang kerajaan dah buat is actually nombor satu is actually dari segi nelayan asing tadi, duk pergi curi kita punya ikan apa semua tu. Correct. APMM kena ada penguatkuasaan, perlu ada dia punya aset-aset perlu ada lah. Maknanya kalau kita punya bot ni slow, macam mana nak kejar bot nelayan asing itu laju tu? So perlu ada satu cara macam mana pembelian aset apa kita buat lah, supaya nak mengelakkan daripada berlaku yang nelayan asing ni curi kita punya ikan ni. Yang kedua, orang tengah tadi, saya rasa kerajaan ada buat My Farm Outlet, Agro Bazaar. Perkara ni satu perkara yang bagus tau, macam pasar tani kan. So nelayan, petani, peladang apa semua tu boleh bawa hasil dia datang terus ke sini dan terus jual. Dia orang get a better profit margin. Bermakna the peladang petani tu, and then kita dapat a better price. Harga belian kita, our purchase price akan lebih murah, and dia orang dapat margin yang lebih tinggi. Saya fikirkan perkara-perkara itu perlu diperluaskan lagi, Datuk, supaya rakyat akan mendapat manfaat terus daripada apa yang nak diperkenalkan kerajaan. Saya nak tarik Datuk dan Doktor kepada isu dah disentuh tentang harga makanan ni, tentang kemiskinan bandar yang dirasai oleh masyarakat bandar ni. Di atas kertas statistiknya menunjukkan penurunan dengan hanya ada 1% sahaja golongan miskin bandar ni. Tetapi tekanan yang dirasakan itu seolah-olah di luar daripada apa yang dikatakan di atas kertas tu tadi, dan ini memerlukan perhatian serius daripada kerajaan. Mungkin Doktor nak ulas apa langkah-langkah yang boleh diambil supaya kemiskinan bandar ni nampak di atas kertas hanya 1%, tetapi yang dirasai di akar umbi itu juga refleksi kepada apa yang dilaporkan itu. Statistik sebenarnya saya rasa kemiskinan bandar 0.4%. Almost tak ada. Berdasarkan statistik, berdasarkan macam mana kita calculate kemiskinan. Tapi kalau kita tengok comfortable living, hidup, Bank Negara ada buat kajian, tahun lepas dia keluarkan kajian ni dalam annual report dia. Kalau seorang tu di KL, hidup seorang, dia perlukan 2,700 sebulan. Kalau dua orang, dia perlukan 4,500. Kalau dia ada dua orang, laki bini lah, campur anak dua orang, dia perlukan 6,500 untuk hidup dengan selesa. Kalau berdasarkan limit ni, berapa ramai yang miskin, yang hidup bawah daripada sini? Kalau seorang tu, kalau kurang daripada 2,700 di bandar, 1/5 kurang daripada 2,700.
yang partner diorang 1 daripada 4. Kalau yang anak-anak 1 daripada 3. Kalau ini dikatakan kadar kemiskinan, seorang yang ada laki bini dengan anak diorang, kadar kemiskinan adalah 33%. Ini tidak yang satu yang harus kita malu. Negara maju, dia tak tengok dah. Okey, below 1,000, hang miskin. Tak tengok. Dia tengok dalam relative term. Dia tengok dalam berapa orang living yang wage. Dalam living wage. Kita harus ke arah itu. Kita kata kita hendak ke negara maju. No point kita kata kemiskinan dah kosong begitu, tapi orang marah. Tak pergi jauh. Baru ni saya buat kajian, pergi nak sebut nama tempat, saya rasa tak patut kot. Di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang. Boleh nampak kadar kemiskinan yang amat, bagi saya amat menjedihkan. Lepas tu, bila kita tarik contohnya subsidi menekan, memberi tekanan, kita tarik pula baru ni perbelanjaan pendidikan, memberi tekanan, perbelanjaan kesihatan, memberi tekanan kepada golongan ini. Kita harus, macam tadi saya kata, tak boleh stres lagi ni. Kita harus berdasarkan kepada realiti. Betul. Bab ni saya setuju dengan doktor. Kan, isu pendidikan, isu kesihatan, saya rasa kerajaan tak boleh kurangkan isu pendidikan, isu ini peruntukan pendidikan dan kesihatan. Saya ambil contoh universiti. Bila potongan berlaku, makna ada budget cut dalam universiti ni, isi kan the main purpose of university is supaya mendidik. Kalau generasi, you kena anak-anak ni, kita kena mendidik dia orang. Kalau lecturers ni dok pergi cari duit, kan bermakna you hilang fokus tau. Bermakna they are very worried about peruntukan tak cukup. So dia orang kena pergi. Bermakna universiti dia ada kota dah. Dia ada budget dia. Bermakna dia orang kena pergi cari nil funds ni lah. Saya rasa kalau boleh jangan kurangkan lagi peruntukan untuk pendidikan apa semua kan, universiti apa semua kan, bagi dia orang fokus. Kalau when they have additional income, okay. Tapi the basic requirement tu, keperluan, dia bukan kehendak tau. Sisi peruntukan pendidikan ini dah jadi keperluan. It is not kehendak. So kadang-kadang kena tengok balik betul-betul. Macam kesihatan, saya setuju juga doktor cakap. You see, medical tu very important kepada rakyat. Kan? Benda ni amat penting tau. It's very close to rakyat. Education. See, kalau kita nak buat jadi TN50, nak jadi negara maju, macam mana modal insan tu kita nak value tu nak meningkat? Only through knowledge. Kan, only through knowledge. Macam mana kita modal insan kita nak bentuk TN50 tu is actually through education. Kalau education kita cut sana cut sini, macam mana kita nak perform kan? So bermakna these perkara-perkara yang penting ni, basic requirement ni, keperluan ni perlu ada. Dan jangan potonglah, jangan ada budget cut. Okey, baik, kita tadi bercakap mengenai kesihatan. Jadi saya nak tanya juga warga tua bagaimana? Sebab Malaysia adalah sebuah negara yang menuju ke arah negara yang menua. Asia secara keseluruhannya is an aging population. Jadi adakah kerajaan sudah menyediakan langkah-langkah yang harus dilihat untuk kita menangani situasi ini, dan dari segi kesihatan macam mana? Adakah generasi yang akan menua ini akan menjadi miskin ataupun kurang dari segi pendapatan dan mempunyai banyak penyakit-penyakit kronik? Adakah kita bersedia untuk situasi itu, doktor? Jawapan ringkas, kita langsung tidak bersedia. Tapi ini tidak maksud kita menidakkan isu ni. Bukan dalam rancangan Malaysia ke-11 kita ada komponen mengenai aging society. Kita ada age lah. Kita aging, tapi untuk sesuatu golongan golongan Cina terutamanya dah, kalau ikut definisi dah age dah. 15% daripada orang daripada golongan Cina dah tua. Adakah kita bersedia? Kita tidak bersedia. Orang tua di Malaysia kebanyakannya, kalau you umur 60 ke atas, you akan bergantung kepada transfer BRIM. 1/2 orang tua tu dapat BRIM. Kesihatan problematik. You kesihatan, you pergi, so far alhamdulillah, kalau you pergi, you tak payah banyak apa untuk pesakit luang. Jangan ubah ini. Kadang-kadang nak ubah untuk buat insurans. You buat insurans ni, you tekan kepada orang susah. Orang susah yang bila dah tua, tak ada duit. Apa yang kita boleh buat? Pendidikan tu, kesihatan yang kacau. Untuk bantuan orang tua, sekarang kita bagi BRIM, ada boleh buat penambahbaikan. Bagi saya, ada kajian yang kami lakukan, ada lebih baik memberi universal social pension. Umur 70 ke atas, semua kita bayar. Macam BRIM, bayar bulan-bulan. Kos dia adalah lebih rendah daripada kos BRIM. Kebanyakan orang tua di Malaysia, kalau dia duduk dengan sebuah keluarga dengan anak dia, majoriti tak ada income langsung. Boleh bayangkan hidup di satu rumah tu tak ada income langsung. Macam mana perasaan? Ini saya tidak bagus.
ke arah negara kebajikan yang kita. Jadi apakah kita mewujudkan satu social policy menjadi berkebajikan ni? Saya tengok dari perspektif yang berbeza. Orang tua ni saya term sebagai warga emas lah. Dia sedap sikit kan. Okey, warga emas ni yang ada ni, saya nampak dia orang ni ada potential. Bermakna ada benda yang kita boleh tap dalam pemikiran dia orang ni. Saya ada ramai kawan-kawan yang warga emas dan dia orang can still contribute. Kita tak paksa dia orang to contribute to the economy. Saya bagi contoh lah, katakan kita punya Tan Sri KP kita, kan Tan Sri Wan. Katakan bila dia dah age, maknanya dia dah sampai ke warga emas, adakah kita nak biar dia biar sendiri ataupun kita nak tap the knowledge, the skill, kemahiran dan apa yang ada dekat dia supaya dia dapat menyumbang to the economy. Kan, in terms of giving back to these people, kita boleh tap dia orang punya pemikiran dan supaya membantu to contribute dalam ekonomi. At the same time kita bagi token ke apa semualah, because saya rasa these are all untapped punya potential economic punya source yang ada yang kita tak guna, because dia orang ni saya rasa ramai dia orang nak contribute, they want to be part of the part of the country yang contribute to the economy, tapi tak diberi peluang. Saya rasa elok kalau ada satu macam cluster, kalau macam dia ni pandai dari segi pertanian, dia ni dari segi ekonomi, financial aspect, Islamic finance ke apa semua kan, masa bila mereka ada pencen ke apa semua, kita tak paksa dia orang untuk datang into the market balik untuk masuk dalam ni, tapi it's up to them. Dia bagi option to them. Kalau dia orang nak datang to contribute, they come and contribute, and then bila dia contribute, kita boleh reward dia orang apa semua kan. So bermakna kan banyak organisasi, banyak company apa semua kan lacking gap. Kan saya ada satu organisation. Bila kita ambil all the fresh graduates yang semua yang pandai-pandai, yang Dean Slade, for flat apa semua ni kan, dia memang ikut peraturan, ikut undang. You cannot compromise. Dan kes-kes tak boleh selesai. Kan? So bila benda-benda macam tu berlaku, susah. So sebab tu kena ada petua lah. Kan orang tua-tua ni dia banyak, orang warga emas ni dia ada banyak petua. Dia kena bagi dia punya knowledge and then experience, pengalaman dia kepada to these people supaya elemen PR tu, makna macam mana nak compromise, berhubung, interpersonal skill among the people dapat diselesaikan. Dan saya rasa kita kena tengok warga emas ni bukan satu liability, tapi we have to look at them as an asset yang kita boleh tap dia punya the mind yang pemikiran yang ada pada dia orang. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi Izwan ya. Betul. Tapi sebelum tu kita nak ajukan soalan nanti, kita nak bercakap lebih lanjut mengenai kumpulan M40 ni. Yang kumpulan jarang-jarang yang jarang-jarang orang disentuh. perjuangkan nasib mereka, tapi orang-orang inilah yang banyak membayar cukai. Jadi kita nak tahu apa yang akan ada dalam belanjawan 2018 ini daripada panelis kita. Jadi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Terima kasih anda masih lagi bersama Soal Jawab, dan sebentar nanti kita nak lihat bagaimana perancangan kerajaan kepada kumpulan pertengahan atau M40 ini, yang kumpulan yang jarang-jarang pada pandangan kami diberi tumpuan kerana banyak tumpuan diberikan kepada B40. Tapi kita mulakan dahulu kepada B40, mereka yang berpendapatan RM3,900 ke bawah dengan disokong oleh bantuan BRIM yang kadarnya naik tahun demi tahun. Bagaimana agaknya doktor? Mungkin anda tadi telah berpandangan kritis sedikit tentang BRIM ini. Jadi anda merasakan perlu ada satu perubahan dari konsepnya ataupun dirangka satu bentuk bantuan lain yang lebih tersusun atau lebih sustain untuk jangka panjangnya, doktor? Kita tengok sejarah sikit pasal BRIM. 1 minit bagi sejarah. 30 saat bagi sejarah. BRIM kita introduce 2012. Sebab apa 2012? Harga minyak $110 masa tu. Harga barang semua naik, kita kata okey, kerajaan bagi BRIM. Masa tu 500 rasanya. First time. 2013 kita continue. Maksud apa 2013 continue? Election. Kita janji dalam manifesto sebelum pilihan raya akan datang, BRIM akan dinaikkan hingga 1,200. Yang kita naikkan tahun ni lah, 1,200. Dulu kita bagi BRIM untuk membantu one off. Kalau baca speech tu, one off untuk tolong harga barang naik. Sekarang kita bagi sampai Setiap tahun. Setiap tahun. Dan kita expand pula. Bujang pun kita bagi, golongan 3,000 ke 4,000 pun kita bagi. Adalah amat penting kita untuk tahu apakah objektif yang hendak dicapai bagi BRIM. Kalau untuk membantu golongan susah,
mungkin tengok balik kepada kos pengeluaran makanan. Intervention seperti yang dekat tadi food. kita dah bincang. Kita bagi itu. Tetapi adakah ia patut dihapuskan? Saya tak berapa setuju BRIM dihapuskan. Apa-apa orang kata pasal BRIM, yang membantu. Untuk orang susah, RM100 sebulan, banyak. Baik duit motor ke, banyak duit tadika budak, it helps. Patut di-continue kepada orang tua. Bagi saya, orang tua kita harus bagi. Setengah macam saya dengar panelis sebelum ni bagi tahu, kena buat untuk link dengan pendidikan. Dah tua nak link dengan pendidikan macam mana? Bagi saya. Untuk orang tua. Untuk yang ada budak pun kita bagi. Yang tengah ni tak payah bagi lah. Yang bujang ni. Ini tidak membantu. Intervensi untuk pendidikan, upgrade, upskilling lebih penting dengan lebih optimal kepada golongan ini daripada kita bagi pukai. Adalah lebih afdal pembaikan BRIM. Begitu. Doktor dia tak boleh betul macam tu. Sebab dia macam ni. Dalam aku janji pilihan raya ke-13 PRU ke-13 dulu. Saya memang tengok bila nak pilihan raya ni kita kena tengok apa yang kerajaan duk janji dulu dekat orang kan, dekat rakyat apa semua. So bermakna kalau tahun depan kita punya pilihan raya, makna kita kena fulfill lah the promise tu. Nombor satu BRIM bujang tu lah yang doktor cakap tadi tu. Setakat ni memang 450. Saya rasa BRIM ni perlu dinaikkan ke 600. Kalau ikut aku janjilah. Okey. Nombor 2 yang voucher buku satu Malaysia tu RM250 dia kena naik dah pemain utara dah kan. RM250 dia kena naik ke RM300. And then bantuan persekolahan RM100 ke RM150. Isi kan bila satu kerajaan berjanji kepada rakyat yang dia nak buat, dia kena buatlah. Kan? Saya rasa memang saya pun tak setuju sebenarnya BRIM ni dikekalkan. Memang dalam aku janji itu dikekalkan di situ. Kita tak boleh kekalkan dan secara long term berterusan bagi bantuan kepada rakyat sebab dia akan wujud satu masyarakat berkebajikan. Bermakna kita always a welfare punya society yang kita do expect ni, kecuali orang yang macam tadi itulah. Bermakna ada kumpulan-kumpulan yang satu hari tu dia dah kerja 2-3 kerja dah. Dia tak boleh buat apa dah. Pendapatan dia dah banyak tu je, kemahiran dia macam tu kan, dia punya skill ada tu, time pun dah 24 jam. Kan, dia dah tak boleh buat apa dah. Memang kena bagi bantuan to this group of people macam B40, miskin apa semua kan. Saya rasa dia orang ni bukan tak usaha, dia usaha tapi tak ada avenue untuk them to get more income. Sebab tu satu sebab apa? Dia tak ada dia punya skill, kemahiran tak ada. Sebab tu kerajaan apa yang dia buat sekarang, dia bagi ciri-ciri training dari segi keusahawanan, bantu apa semua kan. Tapi macam doktor cakap betul lah, orang tua-tua ni kan takkan dia nak pergi belajar lagi apa semua kan. Memang susah. So bila jadi macam tu bermakna kita kena train the younger generation lah. Bermakna kalau kita tak dapat bantu the current punya generation sekarang, kita kena, kalau kita nak pandang TN50 tu, kita kena tengok benda-benda ni semua. Bermakna we cannot continue giving BRIM sampai bila-bila. Sama dia akan satu masa tu dia kena dihentikan. Kan, one fine day kita kena buat. Tapi at that time kita punya pendapatan sebut dah okey. Kan kalau kita punya B40 tu dah move semua ke M40 dah, kan contohnya. And then okey lah dari segi dia punya pendapatan sebut dah okey. I think for one fine day kita boleh hapuskan. Baik, kita nak berganjak kepada M40 pula. Kumpulan yang jarang-jarang diberi perhatian dalam bajet tiap kali. Yang kali terakhir mendapat pelepasan khas cukai individu sebanyak RM2,000 adalah pada tahun 2013 dan 2015. Sedangkan majoriti mereka adalah pembayar cukai. Jadi persoalannya, apa yang boleh kita jangkakan dari segi pendapatan boleh guna untuk kumpulan M40 dalam bajet kali ini? Okey. Alright. Disposable income ni salah satu cara macam mana kita dapat bantu the middle income. Kita selalu middle income kalau dari segi rakyat is the M40 itulah. Kalau dari segi syarikat, is actually the PKS lah. Okay, kita tengok dari segi individu dulu kan. These people memang dia memang trap. Dia panggil dia middle income trap lah. Sebab kita tak boleh nak ke depan, ke atas, T20, kita pun tak boleh nak ke bawah. Ke bawah ni memang kerajaan bantu. Ada banyak handout, apa semua, transfer, apa semua kan. And T20 dia quite okay dah. Kan dia dah okay. Cuma yang masyarakat ni, yang ramai pengundi ni sebenarnya, is the M40. So apa yang kerajaan perlu buat for these people? Okay, nombor satu, for the taxpayers. Kita ada 2.5 million taxpayers ni. Kalau kita bagi tax incentive, akan benefit to these people saja. So apa yang kita cadangkan dalam persatuan memorandum kepada kerajaan supaya kembalikan balik the special relief tu. Bermakna special relief for the middle income group yang mana pendapatannya 8,000 sebulan, 96,000 punya aggregate income tu, dapat special relief of 2,000. Perkara ni diberi pelepasan, dia bagi tax incentive ni untuk 2013 sampai 2015.
Tapi dihentikan lepas tu. Saya pun tak faham kenapa dia berhentikan. Maknanya should continue lah. Bukan masa time tu semua dah okey dah kan. 2016 masih problem lagi. So perlu diberi penekanan dan perlu diperkenalkan balik the special relief for the middle income group. Satu lagi yang dalam website yang banyak dari segi paling ramai permintaan dalam website PM yang tentang bajet 2017 ni 2018 ni is actually the rebate. Sekarang ni kalau kita tengok kalau kita punya pendapatan 35,000 kita dapat rebate RM400. So ada cadangan supaya dinaikkan kepada 50,000 because rebate ni dia ada direct one to one. For those people yang bukan taxpayer, apa kita nak buat to these people? Macam saya cakap tadi, pengangkutan, perumahan, kan, dan makan minum apa semua dari segi harga barang tu, pengangkutan kalau kita ada a good efficient transportation system, pengangkutan awam, dia akan save a lot for the middle income group. Saya bagi satu contoh lah. Katakan kita baru graduate lagi 2025 lah katakan. At that time kalau kita punya transportation system very effective, you can go to satu point ke satu point without kereta, you tak perlu beli kereta dah. Kan? You can save monthly lebih kurang RM700, RM800. Petrol tak ada isu, parking tak ada isu. And tu yang nak bagi cantik lagi, you have quality life. Tak jam apa semua kan. You boleh balik on time, spend time dengan family apa semua kan. So all these things lagi kemudahan pengangkutan tu dapat membantu the middle income group. Sebab tu saya rasa apa yang kerajaan tengah buat sekarang is to improve the transportation system. Secara tak langsung. Secara tak langsung dia membantu. It is not a direct punya assistant kepada ni, tapi bila kita buat kemudahan macam ada pengangkutan yang bagus, kesihatan apa semua kan. Kalau benda-benda macam ni berlaku, the cost untuk dia orang terpaksa pakai untuk guna untuk beli barang apa beli kereta apa semua tu dapat dikurangkan, and then dia punya pendapatan di disposal tu boleh dinaikkan insya-Allah. Doktor, kita nak berbalik kepada income tax. Or rather cukai korporat. Kalau doktor ada lihat perbincangan kita pada minggu lepas, kita ada cadangan mengesyorkan supaya cukai korporat dipotong untuk bajet tahun depan agar merancakkan pertumbuhan ekonomi kembali dan seterusnya membolehkan syarikat menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Adakah anda secara umumnya bersetuju dengan pandangan ini? Benda yang tak patut kita lakukan adalah memotong cukai korporat. Sebab apa? Kita tengok kajian seluruh dunia tidak ada kaitan langsung potong cukai korporat, ekonomi naik, kehidupan rakyat naik. Tak ada kajian langsung. Tidak kajian yang ni potong, ni naik. Tidak ada langsung. Tapi secara logiknya bukankah begitu, Doktor? Logik, realiti lain. Kita ambil even recent one, 2010 hingga 2016. Kita tengok negara-negara OECD, negara kaya. Top 10 performing countries tak cut langsung. Australia antara yang bagus, nombor 1. Kita boleh cut. Bukan cukai korporat. Cukai pendapatan. Terutamanya either direct or indirect kepada golongan berpendapatan rendah. Boleh potong, tapi potong untuk siapa? Cukai korporat jangan potong. Nombor 1. Because tak ada bukti pun akan menaikkan pertumbuhan ekonomi menjana, tak ada bukti. Kalau kita tengok dekat Amerika 1960, ekonomi berkembang paling bagus dalam sejarah Amerika. Corporate income tax tinggi, cukai pendapatan individu paling tinggi berapa? 90%. 1970 turun dekat 70%. Imagine 90%. Ekonomi berkembang paling baik. Jangan potong cukai korporat. Kita boleh potong cukai pendapatan ada direct atau indirect kepada golongan bawah. Ada kesan kalau kita potong. Pendapatan kurang. Mulalah pendidikan tak dapat, kesihatan tak dapat. Kita perlukan perbelanjaan untuk benda-benda ni. Pendidikan, kesihatan bukan perbelanjaan sebenarnya. Ia adalah investment untuk masa hadapan. Ini penting. Cukai memainkan peranan untuk perbelanjaan untuk dua sektor penting ni. Okey, saya dapat bayangkan doktor tak popular di kalangan golongan korporat pada malam ini. Saya tambah sikit. Kita selalu discuss cukai ni menekan golongan orang kaya. Ini tak betul. Sebenarnya cukai di Malaysia menekan golongan susah. Saya bagi sebab. You susah kat sini, gaji, makan gaji lah, M40 contohnya, you bayar income tax. You bayar GST. Orang kaya tak gaji sangat. Dividen. Berapa tax? Dividen tak ada. Zero tax. Capital gain tax, zero. Flip properties after 5 years, zero. Inheritance tax, bagi duit kau, masa hidup, semasa mati, estate tax, kosong. Negara lain semua ada. France pun ada. Negara maju ada. Kita tak. Kadar tax system di Malaysia lebih, orang kata selalu progresif. Cukai pendapatan progresif. Kita tengok dari keseluruhan, amat tidak adil kepada golongan susah. Baik, Datuk, sebagai accountant. Setuju tak setuju? Cukai korporat tu bila kerajaan memperkenalkan GST,
cukai korporat ni memang dah dikurangkan secara berperingkat. Dari dulu 25% apa semua kan, so sekarang dah sampai 20%. Saya rasa tak perlu kurangkan dah. SME. Saya setujulah, bab tu saya setuju. Because sekarang ni dia punya the tax rate sekarang is 20 to 24%. Kalau 20 ke 24% for the normal lah. For the normal punya company, bukan SME ya. Normal company dia 20-24%. Kalau kita tengok contoh macam Singapore for example, tax rate dia about 17%. We are quite competitive lah. Yang negara-negara lain pun lebih kurang kita juga. So bermakna because cukai korporat ni, dia orang ni memang bisnes kan, dia pun buat duit apa semua kan. So it is not bermakna saya biarlah. Okey, saya punya pendapat ini mungkin orang korporat marah kat saya lah. Tapi saya rasa okey lah. I think for the time being, I think it is okay. Ada 20% tu okey. Cuma kalau nak tolong, tolong the PKS, the SME. You see sekarang ni the SME ada preferential punya tax 18%, 18%. Bagi pendapatan 500,000 yang pertama dikenakan pada kadar 18%. Lepas tu kalau lebih pada 500,000 tu dia kena at 20 to 24%. Apa yang kita cadangkan macam the middle income group tadilah dekat individu tu kan. So apa yang kita cadangkan kepada kerajaan to increase the first 500,000 tu kepada the first 1 million. At least boleh bantu the PKS naik. So bila PKS ni naik, dia naik ke tahap yang lebih tinggi, dia akan bayar cukai 20%, 24% kan. So bermakna apa yang kita perlu buat sekarang is to help the SMEs ni by increasing the cap tu yang 500,000 tu naikkan ke 1 million and kena pada kadar 18%. Kalau ikut saya lah, kalau the definition of SMEs ni, kalau ikut akta cukai, mana-mana syarikat yang dia punya paid up capital 2.5 million ke bawah. Kan, 2.5 million ke bawah. So these people, saya rasa kalau mampulah bagi terus je 18% tu, tak usah kira 500,000 ke apa, just for the SMEs tu. So bila syarikat ni dah besar, dia increase dia punya paid up capital tu, dan dia akan bayar cukai yang biasa juga. So sekarang ni kita bantu dia dulu, because SMEs are the one yang banyak contribute to the economy kan. Kalau kita tak jaga dia, orang tak pupuk dia betul-betul, macam mana nak membesar kan. Sebab tu kena perlu ada ni. On the individual punya side tu, pada 2015 kalau tak silap saya, kita punya tax rate ni, tax rate for the highest punya tax bracket is 25%. So bila 2016, 2018, kami pun terkejut sebenarnya doktor. Sebab kerajaan saya kata tak terkejut. Bila kerajaan kata GST diperkenalkan, kadar cukai akan ada ruang untuk kerajaan kurangkan kadar cukai. Tapi kadar cukai ni meningkat to 28% for the higher income group. Small group. Mana ada small group kan, ada T20 tu kan. So bila these people, bermakna bila orang yang dia punya high net worth, high income dia kalau pendapatan dia lebih pada 1 million, dia kena at 28%. Saya rasa harap-harap jangan turun lah pula kan kali ini kan. So maintain at that point, and then saya rasa because these people memang patut dikena cukai kan. Kalau you ada pendapatan yang lebih tinggi, you bayar lebih cukai lah kan. Tapi jangan lupa bantu the middle income kan, the middle income nya group. Okey, isu cukai ni pastinya antara yang paling gentar atau paling gerun mendengar adalah graduan-graduan kita yang baru nak memulakan kehidupan. Mereka dibayar gaji antara RM1,600 hingga RM2,600 sebagai gaji permulaan. Bagaimana agaknya kerajaan boleh melihat kepada isu permulaan gaji graduan kita ini supaya sesuai dengan keadaan semasa sekarang, dan juga mereka merasakan bahawa mereka ni yang baru nak mula bernafas ni dibantu dan didorong oleh kerajaan untuk memulakan kehidupan. Mungkin okey, boleh. Gaji memang betul gaji rendah. Kalau tengok data Bank Negara sejak 2007 tak ada perubahan langsung daripada gaji. Tu kalau dapat gaji. 1/4 tak ada kerja. Youth unemployed, graduate unemployed. 1/4 tak ada kerja. Kalau ada kerja, gaji tak naik. Sebab apa jadi macam ni? Kita tengok struktur pasaran buruh kita. Betul kita menjana pekerjaan, tapi most of the job yang kita create low skill job. Bukan untuk graduan. No choice kena ambil kerja macam tu. Sebab apa? Banyak pekerjaan yang kita janakan low skill job. Incentive structure kita, capital is so cheap. Labor so cheap, foreign labor so cheap. Why should I innovate? Why should I make high skill workers? I make foreign workers. Labor cheap, capital cheap, pinjam bank loan relatively cheap. That's why productivity yang menjana pendapatan tinggi untuk graduate untuk dapat kerja lebih bagus, productivity is very low because kita allow dua ni. Jadi perlukah kita kurangkan foreign labor ni? Ada setengah pekerjaan kita perlukan foreign labor. Banyak pekerjaan kita tak perlukan foreign labor. Struktur ini harus diubah, kena berlaku adil kepada graduan kita. Doktor melihat ada usaha itu ke arah kerajaan untuk mengawal foreign labor ini? Secara junior tidak. Belum lagi. Apa sebab kita banyak mengeluarkan medium skill dengan low skill jobs? Adakah polisi pendidikan kita tidak
refleksi kepada keperluan industri yang sebenar atau bagaimana? Betul. Dia macam ni, bila saya selalu bagi career talk to the students kat universiti apa semua kan, saya cakap kat dia orang, bila dia orang belajar, you acquire knowledge to pass exam atau you acquire knowledge to apply knowledge tu. Sekarang ni anak-anak, the students, apa yang dia kena buat kat universiti is actually to acquire knowledge to apply. Kita banyak interview students kan, bila dia orang dah habis graduate apa semua datang kan, memang dari segi kelulusan memang okeylah, bagus apa semua, tapi to apply knowledge yang dia acquire tu tak boleh. Sebab tu benda ni perlu ada. Saya bagi satu contoh, Yayasan Peneraju. It is very good punya set up yang dibuat oleh kerajaan. You know why? Because this budak-budak ni, bila dia orang go through the process pembelajaran through university apa semua, it is being coached and monitored by Yayasan Peneraju. And you know, dia punya minimum wage for the program, budak-budak ada program yang Yayasan Peneraju ni is 5,000. 5,000. Graduate is 5,000. You know why? Sebab dia dah bagi value add punya skill, English for example. Kan? Lepas tu dari segi interpersonal skill, values apa semua kan. Semua ni dia bentuk dalam anak-anak ni supaya bila dia orang keluar, sebelum dia habis program dengan Yayasan Peneraju tu, pendidikan ni, dia dah all the JLC dah tunggu dah ambil dia orang itu. So kalau benda ni dapat diperluaskan supaya boleh wujudkan lebih banyak lagi graduan-graduan yang dia punya values dia macam tu, I think it will in a way membantu in terms of dia punya gaji itulah. Saya setuju. Tapi ia tak cukup. Peluang pekerjaan harus match dengan apa yang kita keluarkan. Sekarang peluang pekerjaan lebih kepada low skill or mid skill yang the country tak perlukan pun. Bukan kita ke arah negara maju. Insentif yang kita berikan untuk industri yang masih low skill. Sebab itu kita panggil industri kita premature deindustrialization. Kita tak pergi manufacturing macam Japan, Korea yang perlukan high skill. Kita terus kepada services industry. Services industry bukan high skill jobs. High skill job dekat banyak manufacturing, high end products. We neglect that part. Jadi betul, saya setuju kita perlukan graduan yang fleksibel, yang banyak skill. Tapi jobs creation itu penting. And polisi kerajaan penting untuk membina, untuk menggalakkan menjana pekerjaan yang peluang pekerjaan yang berperanan tinggi. Jadi memandang kehadapan, polisi itu yang harus diperbaiki. Exactly. Baik, kita dah berada di penghujung pertemuan kita. Soalan terakhir kami untuk kedua-duanya dalam masa yang ringkas sahaja. Harapan kepada pembentangan bajet 2018 ini dalam kita nak memacu jalan kita ke arah sebuah negara maju. Ini antara tahun-tahun terakhir sebelum kita berada di ambang negara maju ni, apa agaknya intipati yang perlu betul-betul kita tekankan dalam bajet-bajet? Ya, Doktor. Yakinkah anda kita mampu mencapai negara berperanan tinggi 2020 yang itu kita takkan capai? Because kita perlukan 5% economic growth, kita low, kita takkan capai. And kedua, because nak jadi negara maju dia dalam US dollar, US kita punya ringgit jatuh. Itu tak penting. Ini isu yang penting yang kita harus sedar. Menjadi negara berperanan tinggi tidak bermaksud rakyat pun berperanan tinggi, rakyat pun maju. Ini harus kita sedar. Negara berperanan tinggi paling tinggi is Qatar. Qatar is richer than Korea. Nak dikatakan di Korea. Brunei richer than tak silap Germany. Nak di Brunei kan ada di Germany. Bukan negara berperanan tinggi. Kita nak jadi negara maju yang inklusif. Itu kerajaan betul dapat inklusif. Tetapi structural issues harus diselesaikan. Dari segi tax tadi kita cakap. Lebih menekan kepada orang susah, nombor satu. Pendidikan. Sekarang kita lebih kepada meritokrasi. Meritokrasi, MRSM, sekolah asrama penuh, scholarship. Lebih memberi peluang kepada anak orang kaya. Ini tidak adil. Data yang kami buat, peluang untuk anak orang kaya ke MRSM makin lama makin bertambah. Tak pergi jauh, pergi tengok ada 2 MRSM dekat KL. Salah satu tu pergi kalau hari penyampaian hadiah, Bentley pun ada. BMW, Mercedes is nothing. Berdasarkan fakta ini makin naik. Ini tidak seharusnya berlaku. Fiskal untuk pendidikan, meritokrasi sistem, labour market, insentif yang tadi kita cerita ni, dan juga struktur ekonomi. Yang keempat yang paling penting, confidence of the rakyat amat penting. Keyakinan rakyat kepada kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah. Apa yang kerajaan patut buat, kita harus, apa polisi yang kita buat pun harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan realiti. Baik, Datuk. Saya harap satu bajet yang berteraskan rakyat lah, berpaksikan rakyat, bermakna yang satu bajet yang inklusif, seimbang, bandar luar bandar, Semenanjung, Sabah, Sarawak apa semua kan, biar
kemakmuran yang kerajaan yang ada sekarang dapat dirasai untuk setiap orang kan. Dan saya harap it is a responsible budget lah kan. Kalau tak mampu nak bagi tu saya bagilah kan. Kalau boleh bagi jelah kan. Dan satu lagi saya rasa yang memang concern saya rasa orang is actually the pengurusan keuangan kerajaan lah. It is a very important punya element because macam confident tadi lah. Kalau rakyat tak yakin dengan pengurusan keuangan kerajaan, dia orang tak rasa seronok lah. Pembayar cukai pun tak rasa seronok kan. Kalau dia bayar cukai pun hilang duit tu macam mana kan. So these are the things bermakna kena instill confidence atau keyakinan rakyat supaya dia dapat membantu. Kalau benda ni dapat rakyat seronok, they are ever willing to contribute kan. Kalau kerajaan buat apa pun kita okey tak apalah buatlah, kerajaan bagus kan. Akhirnya dapat kepada rakyat. Correct. Itulah. So saya harap bermakna satu, betul lah macam doktor cakap tadi, satu bajet yang dapat meyakinkan rakyat supaya sayang kepada negara. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. Saya rasa padanan panelis yang sangat cocok. Betul. Boleh panggil lagi lain kali. Saya mendapatkan satu pandangan yang begitu mendalam sekali dari kedua-dua pandangan daripada Kedua-duanya kedua bersetuju pihak. untuk tidak bersetuju. Betul. Perbincangan kita malam ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kami, Datuk Abdul Aziz Abu Bakar dan Dr. Muhammad Abdul Khalid, kerana meluangkan masa bersama Soal Jawab pada malam ini. Dan pembentangan bajet 2018 akan dibawakan secara langsung untuk anda di TV3 dari Dewan Rakyat pada hari Jumaat ini 27 Oktober 2017. Jadi sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan, saya Izwan Azir Saleh dan saya Nurzi Pak Wancik bagi pihak kru penerbitan mengucapkan salam hormat dan salam alam. Jumpa lagi.